بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah pada pagi yang berbahagia ini dalam masa 10 hingga 30 minit kita akan muzakarah kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Kita dah masuk bab yang baru, iaitu Babu Talaq. Babu At-Talaq. Ta'arif At-Talaq lughatan halul qaidi. Ta'arif bagi talaq pada sudut bahasa ialah halul qaid. Hal maknanya meleraikan, al-qaid iaitu ikatan. Di mana-mana proses meleraikan ikatan dipanggil sebagai at-talaq pada sudut lughah. Wa syar'an pada sudut syarak ialah halu aqdin nikah bilafzi at-talaq atau nahwi. Pada sudut syarak, at-talaq bermakna halu aqdin nikah, meleraikan akad nikah dengan menggunakan lafaz talak dan juga selain daripada lafaz talak yang kita akan bincang. Jadi pada sudut bahasa maknanya lebih luas. Meleraikan ikatan. Apa-apa ikatan? Ikatan tali, ikatan nikah, ikatan adik-beradik, itu semua dipanggil sebagai at-talaq. Pada sudut syarak lebih khusus, meleraikan ikatan akad nikah dengan lafaz talak dan selain daripada lafaz talak. Dengan makna kalau meleraikan tali, ikatan tali, ikatan hubungan adik-beradik dan sebagainya yang bukan ikatan akad nikah, tidak dipanggil sebagai talaq pada sudut syarak. Al-ma'na al-mar'atu kanat muqayyadatan fi asmati az-zawj wa bit-talaqi in halla hadha al-'aqdu. Makna bagi ta'arif pada sudut syarak ialah perempuan asalnya muqayyadah, terikat di bawah ismati rajul, ismati az-zawj, di bawah penjagaan suami. Dan dengan talak ikatan itu akan terputus, terlerai. Al-aslu fihi, asal kepada pensyariatan talaq. Qauluhu ta'ala at-talaqu marratan, ay adadu at-talaqi allati tamliku raj'ata ba'dah marratan. Talak yang suami memiliki 2 kali rujuk ialah ay adadul at-talaq allati tamliku raj'ata ba'dahu marratan. Talak yang kita boleh rujuk balik ada 2. Itu masuk at-talaqu marratan. Talak sekali suami boleh rujuk. Talak 2 kali suami boleh rujuk. Talak 3 kali tak boleh rujuk dah. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat Quran ni at-talaqu marratan, talak itu 2 kali, maknanya talak yang selepas daripada talak itu suami boleh rujuk. Itu yang 2 kali. Tak, kalau ikut asal talak dia ada 3. Wa fil hadits laisa syai'un minal halali abghadu ila Allah min at-talaq. Dalam sebuah hadis baginda Nabi bersabda, tidak ada sesuatu pun daripada perkara yang halal yang lebih dibenci oleh Allah Ta'ala melainkan at-talaq. Kerana padanya ada pemisahan antara suami isteri, yang mana syarak inginkan pasangan suami isteri itu terus bersama. Jadi yang dimaksudkan dengan abghadu, dimarahi oleh Allah, satu perkara yang sangat dibenci oleh Allah, maknanya ialah adamur ridha bih wa adamul mahabbah. Allah Ta'ala tidak rida dan Allah Ta'ala tidak suka. Ahkamut talaq, hukum hakam talaq ada 5. Yang pertama, wajib. Adakala wajib suami mentalak isteri? Bila wajib? Talaqul muli ba'da mudhi 4 ashhur. Talak al-muli, muli ni ialah seorang lelaki yang telah mengilak isterinya. Yang telah mengilak isterinya. Ilak ni maksud dia bersumpah dengan nama Allah Ta'ala dia tidak akan menyetubuhi isterinya dalam satu tempoh tertentu yang kita akan bincang dalam bab al-ilak. Jadi al-muli, orang yang mengilak isteri, kalau 4 bulan masih belum menyetubuhi isteri, maka ketika itu qadi ataupun hakim boleh mewajibkan dia mentalak isteri.
Okey, wa talaqul hakamaini idza ra'aya al-maslahata fi talaqiha fayajibu alaihi an yutalliqaha. Talak yang wajib yang kedua ialah talak al-hakamain, dan al-hakamain ni kita sebut sebelum ni maknanya ialah al-wakilain. Talak dua orang wakil, bila mana dua orang wakil itu melihat ada maslahat untuk dipisahkan antara suami isteri. Ketika itu wajib ditalakkan, diceraikan antara kedua suami isteri tersebut. Okey. Yang kedua mandub, sunat mentalak. Bila kita sunat talak seseorang isteri, talaqul mar'ah ghairil mustaqimah, mentalak isteri yang tidak mustaqimah pada agama. Tidak salat, tidak menjaga aurat, tidak kuat mengumpat, tak kuat gurau senda dengan lelaki lain, nak kuat sentiasa nusyus, derhaka dengan kita. Jadi talak wanita yang tidak mustaqim pada jalan Allah, hukumnya sunat. Au idza amarahu ahadu abawahi li gharadin sahih, juga sunat ataupun mandub kita mentalak isteri kalau disuruh oleh salah seorang daripada ayah kita, daripada ibu ataupun ayah kita, dan suruhan itu li gharadin sahih, atas tujuan yang benar, boleh jadi anaknya, boleh jadilah anak berkahwin dengan seorang wanita, tak dapat anak 10 tahun 15 tahun. Jadi ayah suruh ceraikan isteri menantu dia tu supaya boleh kahwin dengan orang lain dan dapat anak. Itu antara gharad yang sahih. Yang ketiga, makruh, dibenci syarak, idza kanat az-zawjah mustaqimatan. Hukum talak hukumnya makruh kalau isteri itu orang yang baik, hafizah al-Quran, solat jaga, taat kepada suami. Tiba-tiba nak ditalak, hukumnya makruh, dibenci syarak. 4, muharram. Pada wajib, mandub, makruh, semua tu kalau ditalak jatuh talak. Itu jelaslah. Okey, yang keempat, muharram. Muharram, hukumnya haram mentalak, walaupun haram jatuh talak. Apa gambaran talaqul mazlumah fil qasami, ataupun fil qasmi. Seorang suami mentalak isteri yang dizalimi pada sudut pergiliran. Isteri ada dua orang, suami ada dua orang isteri, tak dua orang isteri. Selepas suami duduk 2 hari dengan isteri pertama, sepatutnya suami duduk 2 hari dengan isteri kedua. Okey, sebelum duduk 2 hari dengan isteri kedua tu, dia telah menceraikan isteri kedua. Hukumnya haram. Sebab apa haram? Sebab suami belum melunaskan giliran bagi isteri kedua. Kalau kamu nak cerai isteri kedua kamu ni, duduk dulu 2 hari, tunaikan dulu hak dia, lepas tu kamu talak. Lepas tu kamu talak. Kalau kamu cerai sebelum kamu duduk 2 hari dengan dia, ketika itu hukumnya haram, tapi jatuh talak. Begitu juga at-talaqul bid'i, at-talaq al-bid'i. Contoh talak bid'i ialah talak ketika mana isteri sedang haid, hukumnya haram, tapi kekal jatuh talak. Hukum haram tapi jatuh talak. Yang kelima ialah mubah. Harus untuk seseorang mentalak. Wa qila la yutasawwar. Ada pandangan ulama kata tidak tergambar hukum mubah bagi talak. Maknanya di sisi dia ada 4 sahaja hukum talak, sama ada wajib, sunat, makruh ataupun haram. Mubah harus tidak ada hukum harus dalam mentalak isteri, tidak ada. Waqila ada pandangan kata ada gambaran juga untuk dikatakan talak itu mubah, harus. Apa gambarannya? Talaqu man la yahwaha zawju aw lam tasmah nafsuhu bil qiyami bi mu'natiha. Tolak seorang suami yang memang tidak ada apa-apa kecenderungan hati kepada isteri. Dia tengok isteri dia tu tengok macam tunggu kayu, tak ada rasa apa. Ketika itu harus dia talak. Ataupun dia tidak redha untuk memberi nafkah kepada isterinya. Dia lam tasmah, tidak redha, tidak mengizinkan dirinya untuk melaksanakan tugas-tugas yang wajib ke atas dia kepada isteri. Maknanya tidak redha untuk keluar duit
memberi nafkah kepada isteri. Ketika itu dikatakan hukumnya mubah, harus untuk mentalak isteri. Jadi harus mentalak isteri pada dua gambaran dalam kitab kita ni. Yang pertama, talak seorang suami kepada terhadap seorang isteri yang dia rasa tidak ada kecenderungan hati. Yang kedua, talak suami kepada seorang isteri yang dia tak redha untuk memberi nafkah, makan minum, tempat tinggal kepada isteri tersebut. Itu hukumnya harus. Arkanut talaq, rukun talaq ada 5. Yang pertama mutalliq. Rukun talak maknanya nak terjadinya talak mesti ada 5 benda ni. Kalau tidak ada 5 benda ni tidak jadi talak. Kalau gugur salah satu juga tidak menjadi talak. Macam solat lah. Solat kita ada 13 rukun. Kalau gugur salah satu rukun tidak menjadi solat. Contoh tak rukuk. Sembahyang zuhur tidak ada rukuk, tidak sah solat. Begitu juga di sini. Bila tidak ada salah satu daripada 5, maka tidak terbentuknya talak. Yang pertama mutalliq wa huwa az-zawj, mesti ada suami yang mentalak, mesti ada suami. Yang kedua sirah. Sirah, apa sirah? Sirah ni lafaz talak tu. Di mana boleh tengok pengajian sebelum ini. Ada dalam Facebook. Saya rakam di Facebook. Belum upload di YouTube lah. Tapi kalau scroll ke bawah tu memang ada daripada yang pertama. Sekarang ni siri yang ke-25 kalau tak silap. InsyaAllah dalam 25 lagi habis lah. Dalam 50 siri. Dengarlah sebab tak semua rakaman tu panjang. Ada yang 25 minit, ada yang 20 minit, ada yang 40 minit, ada yang sejam. Jadi kalau 50 siri bukan 50 jam, boleh jadi 40 jam je. Dan ini asas lah. Kalau faham ni dengan baik, nak baca Syah Bajuri sendiri rasa boleh, tak ada masalah. Kena rujuk sikit-sikit je kepada guru. Okey. Yang ketiga zaujah, mahallun wa huwa zaujah, mesti ada tempat untuk ditalak. Nak talak apa? Talak dinding ke, talak kucing ke? Kat sini mahal, tempat untuk kita talak, untuk keluarkan talak kita kepada diri dia. Kat sinilah zaujah, isteri lah. Yang keempat wilayatun alaih, kita ada wilayah, ada kuasa ke atas tempat itu, ke atas isteri itu. Bagaimana nak dikatakan kita ni ada kuasa ke atas tempat itu? Bi antakuna zawjatuhu fi aqdihi atau fi iddati talaqin raj'iyyin bi khilafi idza kanat fi iddati talaqin ba'inin atau ba'da intihai iddati talaq raj'i. Nak dikatakan kita ni mempunyai kuasa ke atas isteri pada dua gambaran. Pertama, isteri kita tu masih dalam bawah penjagaan kita, maknanya dia tu masih isteri kita, maka sah untuk kita talak dia. Ataupun dia tu telah kita cerai tapi dia tu dalam iddah raj'i, mana kita cerai talak 1, talak 2. Perempuan tu ada iddah tu dipanggil iddah disebabkan talak raj'i. Talak raj'i maknanya kita boleh rujuk balik. Dan ketika dalam iddah tu kita boleh talak dia. Jadi dia tu dah ditalak 1 dan dalam keadaan iddah, kita talak dia dalam keadaan dia tu dalam iddah boleh. Talak 3 pun boleh. Jadi dua gambaran. Yang kelima qasdun, ada qasad. Ay la budda an yatalafadha bi qasd talaq. Bila disebut lafaz talak tu, tak, aku mentalakkan kamu dengan talak 1. Bila disebut lafaz talak itu, lafaz talak itu qasad dalam hatinya memang untuk melepaskan isteri. Kalau tidak ada qasad kepada makna tersebut, maka tidak jatuh talak. Kharaja bihi idza kana ajamiyan la ya'rifu ma'na at-talaq. Contohnya seorang orang India, orang India yang baru masuk Islam. Dia tidak tahu lafaz talak itu maknanya ialah penceraian, memisahkan suami dengan isteri, dia tidak tahu. Jadi kawan dia yang jahat, yang Muslim, yang Melayu, kawan dia yang Melayu yang jahat pergi ke India tu, sebut pada India tu, kalau kamu sebut aku talak isteri aku dengan talak 1, itu bagus tu. Gitu. Dah. Jadi India tu pun balik rumah, dia mempraktikkan apa yang telah diajar oleh kawan dia. Dia sebut pada isteri dia, aku talak kamu dengan talak 1. Bila mana India tu sebut aku talak kamu dengan talak 1, dia faham tak lafaz talak? Dia tak faham lafaz talak. Tak. Boleh jadi lafaz talak tu disebut oleh lelaki Melayu tu, lafaz talak bermakna cinta, rindu, sayang. Jadi kawan tu pun balik semangat.
aku talak kamu, maknanya aku sayang kamu, aku rindu kamu, aku cinta kamu. Tak. Ketika itu tidak jatuh. Tidak jatuh talak. Sebab apa? Bila dia sebut lafaz talak, dia tidak tahu makna talak. Syurutu al-mutalliq. Syarat orang yang nak mentalak isteri. Syarat ini disyaratkan ketika mana lafaz talak tu sedang diucapkan. Ithnani ay hala at-tatliq. Disyaratkan dua syarat mesti ada pada si suami ketika mana sedang melafazkan talak. Syarat ini mesti adalah supaya talak tu berlaku. Yang pertama apa? At-taklif kena mukallaf. Apa makna mukallaf? Baligh aqil. Fala yasihu talaqu as-sabi walau mumayyizan wala talaqu waliyihi wala talaqul majnun wa in kana baligha. Jadi mesti suami itu mukallaf, berakal dan juga baligh. Bila kita sebut begitu, maka tidak sah talak sabi, budak kecil mentalak isteri dia, walaupun budak kecil itu mumayyiz, tidak sah talak. Begitu juga tidak sah talak wali kepada budak kecil tu. Wali kepada budak kecil tu tengok isteri kepada anak dia tu tak berapa nak molek, jadi pihak wali mentalak isteri juga tidak sah. Wala talaqul majnun, juga tidak sah talak orang yang gila sekalipun dah balik, sebab dia tidak berakal. Jadi yang pertama mesti mukallaf. Dalam ta'liq disebut falau qala as-sabiyyu in balagtu fa zawjati taliq atau qala al-majnunu in afaqtu fa zawjati taliq fala yaqa'u fiha lianna qawlahu halat ta'liq la ghilla ibrata bih fala yatarattabu alaihi al-wuqu' inda wujud as-sifah. Kalau seorang budak kecil, suami yang masih kecil yang belum balik, dia menyebut, kalau aku balik, isteri aku talak, isteri aku tertalak. Jadi dia ta'liq talak. Ta'liq terjatuhnya talak dengan baliknya dia. Dia sebut, kalau aku balik, isteri aku jatuh talak. Soalan, kalau dia dah balik, adakah isterinya jatuh talak? Tidak. Sebab apa? Sebab lafaz suami ketika mana suami sebut in balagtu fa zawjati taliq, lafaz tu ghairu mu'tabar, tidak diambil iktibar oleh syarak, kerana lafaz ta'liq itu diucapkan ketika mana dia itu masih kecil. Begitu juga kalau orang gila sebut in afaqtu fa zawjati taliq, kalau aku menjadi sembuh daripada gila aku, maka isteri aku jatuh talak. Lepas sebulan sembuh sungguh daripada gila, adakah isteri dia jatuh talak? Kita sebut tidak jatuh talak. Sebab apa? Sebab ta'liq yang disebut oleh orang gila itu ketika mana dia sedang gila, tidak diambil iktibar oleh syarak. Itu yang pertama. Syarat bagi mutalliq, iaitu syarat bagi suami, pertama mesti mukallaf, iaitu baligh dan aqil. Yang kedua, mana yang kedua? Ada tak habis lagi bab ni. Apa bahasan ni? Hukum talaqis sakaran, hukum orang yang mabuk mentalak isteri. Adakah jatuh? Dia minum arak, dia talak isteri dia, jatuh tak talak tu? Tengok, in ta'adda bi sukri fa yaqa wa illa fala. Kalau sengaja mabuk, jatuh talak. Dia sengaja pergi disko, dia minum arak 3 tong. Balik tu mabuk koyak lagu tu, dia pun sebut, aku talak kamu dengan talak 3. Jatuh talak? Jatuh talak. Sebab orang yang sengaja mabuk ataupun sengaja gila, kita bermuamalah dengan dia seperti mana kita bermuamalah dengan orang yang mukallaf. Untuk apa? Untuk taghliran alaihi, kita nak beratkan hukum ke atasnya. Berbeza kalau gila itu ataupun mabuk itu tidak sengaja. Dia balik rumah, dia dahaga, tengok ada air dalam botol. Biasanya botol tu letak air masak. Kali tu ada orang letak air arak, kawan dia ke dia pun tuang dia minum. Sedap pula, dia kata, boleh jadi kawan aku, letak air Pepsi ke air gas ke, dia minum. Sebab seteguk, 2 teguk, 3 teguk, secawan, 2 cawan, habislah sebotol ke dia. Lepas minum tu, dia balik ke rumah, atau mana jumpa isteri dekat mana-mana, dia sebut, aku talak kamu dengan talak 3. Dalam keadaan mabuk koyak lagu tu, tidak jatuh. Tidak jatuh sebab apa? Sebab dia tidak sengaja untuk mabuk. Dia tidak sengaja untuk mabuk. Begitu juga kita sebut pada gila. Jadi syarat mutalliq, hal at-tatliq ada 2. Pertama mukallaf, yang kedua ialah al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar,
mesti pilihan sendiri. Mesti pilihan sendiri. Fala yasihu talaqul mukrah. Maka orang yang dipaksa untuk mentalak isterinya tidak sah talaknya. Kerana Nabi bersabda dalam sebuah hadis, alaihi salatu wassalam, la talaqa fi ighlaq, ay ikrah. Tidak ada talak, ay tidak jatuhnya talak bila mana talak berlaku dalam keadaan ikrah, dipaksa. Ahsan. Fa in kana sariha illa idza tawaffarat asy-syurut. Sekalipun talak itu talak sarih. Nah, dia dipaksa untuk mentalak isteri, ketika mana dia talak tu dia guna lafaz yang jelas-jelas menunjukkan ke atas talak. Jatuh tak talak? Tidak jatuh. Kerana apa? Kerana dia dipaksa. Kecuali wa in kana sahih khalas intaha. Syurutul ikrah sittatun. Kemudian disebut di sini syarat-syarat ikrah. Syarat-syarat untuk dikatakan seorang itu dipaksa untuk makan babi, untuk talak isteri, dipaksa untuk sekian. Bagaimana kita nak dikatakan orang tu dipaksa untuk mentalak, orang tu dipaksa untuk khulu', orang itu dipaksa untuk merosakkan barang orang lain. Nak dikatakan seseorang itu dipaksa, nak dikatakan seseorang itu dipaksa mesti cukup 6 syarat. Bila gugur salah satu syarat, tidak lagi dikatakan orang itu dipaksa, malah dikatakan dia itu ikhtiar, mukhtar. Melakukan sesuatu dengan pilihan sendiri. 6 syarat itu apa? Yang pertama, qudratul mukrih ala ma haddada bih. Orang yang memaksa mampu untuk melaksanakan apa yang dia tahdid, apa yang dia ancamkan kepada orang yang dipaksa. Contoh, Zaid yang didatangi oleh 5 orang lelaki yang gagah perkasa. Pada tangan mereka ada parang, ada pistol, dan mereka memaksa Zaid, kamu talak isteri kamu, kalau tak aku tembak kat sini juga. Orang yang memaksa tu ada kekuatan, ada kemampuan untuk membuat apa yang diancam. Dalam gambaran yang kita sebut tu, mereka tu ada kemampuan lah. Contohnya memang kaki gangster, memang ramai dah kena bunuh dengan puak-puak ni. Maka ketika itu kalau Zaid melafazkan talak, tidak jatuh. Tidak jatuh. Berbeza kalau yang datang memaksa kita tu budak kecil. Budak kecil pegang pistol air. Awak talak isteri, kalau tak aku tembak. Ketika itu al-mukrih, iaitu orang yang memaksa, tidak ada kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan apa yang dia tahdid itu, apa yang dia ancam. Sebab ancaman itu pada asalnya lagi memang tidak muktabar lah. Sebab sekadar nak tembak guna pistol air. Okey. Yang kedua, ajzul mukrah an daf'ihi biharabin aw ghairihi wa dhannuhu idza imtana'a fa'alahu. Yang kedua, syarat yang kedua ialah ajzul mukrah. Orang yang dipaksa tu lemah untuk mempertahankan diri dia dengan cara lari ke, ataupun dengan cara menjerit ke. Dan dia sangka, iaitu orang yang dipaksa menyangka, kalau dia tidak mentalak isterinya, maka orang yang memaksa tu memang buat sungguhlah apa yang diancamkan. Itu yang kedua. Orang yang dipaksa tidak ada cara untuk defend diri. Kalau ada cara untuk defend diri dengan lari tapi dia tidak lari, dengan menjerit tapi dia tidak menjerit, kalau dia talak juga isteri dia ketika itu, jatuh talak. Tidak dipanggil sebagai orang yang dipaksa. Okey. Yang ketiga, an yakun al-ikrah bi ghairi haq. Hendaklah paksaan itu bukan dengan hak, bukan di atas jalan kebenaran. Kalau talak di atas jalan kebenaran, kekal jatuh walaupun dipaksa. Sebagaimana yang kita sebut tadi, kalau qadhi menyuruh al-muli, orang yang bersumpah untuk tidak bersetubuh dengan isterinya lebih dalam satu tempoh, rasanya 4 bulan ke atas, sampai 4 bulan tak setubuh juga dengan isteri, ketika itu dipaksa oleh qadhi untuk mentalakkan isterinya. Ketika itu kalau suami mentalak dalam keadaan dipaksa lah, hukumnya kekal jatuh talak. Sebab apa? Di situ betul suami dipaksa, cuma suami dipaksa bihaqqin, dengan hak, bukan dipaksa tanpa hak. Yang keempat,
sikit lagi. Alla tazhar qarinatul ikhtiyar ka an yaqula lahu talaq talqatan fa talaqa talqataini wa ka'an akrahahu ala as-sarihi fa kanna wa bil aksi. Yang keempat, syarat untuk dikatakan seseorang itu dipaksa ialah tidak terzahir padanya, iaitu pada suami, tanda-tanda memilih. Tanda-tanda memilih. Contohnya apa? Contoh orang yang memaksa tu tak pegang senapang macam ni pada suami. Orang tu kata kamu talak isteri kamu dengan talak satu. Tak, suami pun melafazkan aku talak isteri aku dengan talak dua. Ketika itu ada tanda-tanda suami memang nak talak isteri dia. Macam mana kita tahu suami memang ada kehendak nak talak isteri dia? Dengan perkataan suami, aku talak isteri aku dengan talak dua. Bila kamu sebut talak dua, tak, ketika itu ada ikhtiar daripada hati kamu. Sebab kamu dipaksa hanya untuk talak isteri kamu dengan talak satu. Jadi bila ditalak satu, bila dipaksa untuk talak satu, barulah dianggap sebagai dipaksa. Kalau dipaksa untuk talak satu, tak, suami sebut aku talak isteri aku dengan talak tiga, talak dua, tak, ketika itu wujudnya tanda-tanda suami memang nak ceraikan isteri dia. Tak. Sebab tu dia tidak ikut apa yang dipaksa oleh orang yang memaksa. Ketika itu jatuh talak dua. Ataupun orang yang memaksa suruh suami mentalak dengan lafaz yang sharih. Suami talak isteri dengan lafaz yang kinayah juga jatuh. Yang kelima, syarat al-ikrah, syurutul ikrah yang kelima, an yakuna ma haddada bihi fil hal. Hendaklah ancaman itu segera. Maknanya orang yang memaksa sebut, kalau kamu tak talak isteri kamu, aku tembak sekarang. Tu. Suami pun sebut, aku talak isteri aku dengan talak satu, tak itu talak. Kalau ancaman itu akan datang. Kalau ancaman itu apa? Akan datang. Contohnya apa? Talak isteri kamu. Kalau kamu tak talak isteri kamu sekarang, aku akan bunuh kamu selepas 10 tahun akan datang. Tu. Maknanya ancaman bunuh itu akan dilaksanakan pada 10 tahun akan datang. Ketika itu suami tak boleh menyebut aku talak isteri aku. Kalau dia sebut aku talak isteri aku, jatuh talak. Sebab apa? Sebab ketika itu tidak lagi dipanggil suami itu orang yang dipaksa. Kerana apa? Kerana gugur satu syarat. Apa syarat dia? Syaratnya ialah ancaman itu bukan segera. Ancaman itu pada 10 tahun akan datang. Syarat yang keenam yang terakhir, dengan syarat ini kita tutup majlis, iaitu an la yanwiya uqu'at talaq. Dia tidak berniat untuk menjatuhkan talak. Tu. Jadi orang memaksa suami mentalak isteri. Bila mana suami menyebut aku talak isteri aku dengan talak satu, dia menyebut tu memang niat dia untuk menjatuhkan talak, bukan kerana dipaksa. Boleh jadi dalam jiwa suami, dalam hati suami memang lama dah geram dengan isteri ni, memang nak talak lama dah. Tak? Kebetulan pula ada orang mari paksa, kohor mujur. Tak. Jadi dia pun talak isteri, menyebut lafaz talak, dalam masa yang sama dalam hatinya memang niat untuk mentalak, untuk menceraikan isterinya. Memang dia marah dengan isterinya. Ketika itu jatuh dah talak. Bila tidak jatuh? Bila dia sebut lafaz talak dalam keadaan memang dia tak nak sebut. Kalau tak dipaksa memang dia tak nak sebut. Dia sebut tu kerana dipaksa sahaja nak jaga nyawa. Kalau tak dibunuh, dipukul. Tu Okey, selesai di situ. Jadi ada 6 syarat untuk dikatakan seorang itu mukrah, dipaksa. Saya ada ta'liq kat sini. Ta'liq saya menyebut ulama-ulama mentafsilkan syarat-syarat talak hanya pada bab ini. Itu menurut Habib Hasan Kaf. Boleh jadi betul lah. Kalau nak cari syarat-syarat ikrah ni dalam bab lain tak ada. Ada dalam bab talak sahaja. Tapi syarat-syarat ini terpakai dalam bab-bab yang lain juga. Nak dikatakan seorang suami dipaksa untuk khuluk isteri, mesti cukup syarat 6 ni. Nak dikatakan seorang lelaki dipaksa merosakkan barang lelaki yang lain, mesti ada 6 syarat ni. Barulah dikatakan dia tu dipaksa. Bila dipaksa hukum berbeza lah. Kalau sengaja buat, hukum berbeza sikit lah. Tu. Wa yahsulu al-ikrahu bit-takhwif bid-darb asy-syadid aw al-habsi aw bi-itlaf malin wa yakhtalifu dhalika bi ikhtilafi an-nas wa ahwalihim. Kemudian disebut bagaimana al-ikrah, paksaan itu
diperolehi ataupun tercapai. Wa yahsul ikrah, diperolehinya ikrah itu, paksaan itu dengan takhwif, dengan cara menakut-nakutkan bidarbil syadid. Maknanya ada orang datang jumpa suami, dan orang tu kata, kalau kamu tak mentalak isteri kamu, aku pukul, aku sepak, aku terajang, aku pukul dengan besi ni. Tak. Jadi diancam untuk dipukul dengan pukulan yang kuat. Ketika itu suami itu dianggap sebagai orang yang dipaksa. Malah kalau diancam dengan pukulan yang yasir, yang sedikit, pada hak ahli muru'at, pada hak orang-orang yang mempunyai marwah, juga dianggap dipaksa. Contohlah, ustaz tu mengajar di masjid, di surau, di sekolah. Jadi orang yang diangkat tinggilah oleh masyarakat. Tak. Ditakhwifkan, ditakutkan, diancam untuk dipukul dengan pukulan yang tak berapa kuat pun. Tak. Ketika itu juga dianggap sebagai ustaz itu telah dipaksa. Kerana apa? Kerana ad-darbul yasir, pukulan yang sedikit bagi hak orang yang mempunyai marwah atau mempunyai level yang tinggi pada pandangan masyarakat, dianggap sebagai satu perkara yang sangat menghinakan. Malah disebut dalam kitab kita ni, bal yahsulu al-ikrahu bisyatmi wal istighfaf fi haqqil wajih. Malah tercapainya ikrah, paksaan, dengan cara mencaci, mempelekeh bagi orang yang al-wajih. Contoh kita sebut Syekhul Azhar hafizahullah, Syekhuna Ahmad Tayyib rahimahullah hafizahullah, diugut untuk dimaki ataupun untuk dipelekeh. Kalau kamu tak talak isteri aku maki kamu. Kalau kamu tak talak isteri kamu, aku maki kamu, aku pelekehkan kamu. Tak, ketika itu disebabkan diri Syekhul Azhar itu berada pada satu tempat yang sangat tinggi, maka makian ataupun istighfaf, penghinaan, memperkecilkan diri dia itu juga dianggap sebagai satu paksaan. Jadi paksaan ni dia berbeza-beza ikut orang. Kalau kuli, hamba yang semua dimaki oleh tuannya, tak hari kena maki, kena marah. Tiba-tiba ada orang datang kepada dia, kalau kamu tak talak isteri kamu, aku akan maki kamu. Ketika itu dia talak isteri, jangan jatuh talak. Sebab apa? Orang tu dah biasa kena maki dah. Dia tu tidak ada nilai pada masyarakat. Tidak ada nilai pada masyarakat. Mana masyarakat anggap dia tu tidak ada nilai lah. Sedangkan tidak sepatutnya dianggap begitu. Tak. Jadi orang begitu, kalau dia mentalak isteri, tidak jatuh talak. Kalau orang sebegitu, kalau dia mentalak isteri, jatuh talaknya. Okay. Wa yahsulul ikrahu bitakhwifi bidarbi syari' aw bil habsi. Kalau kamu tak talak isteri, aku letak kamu dalam rumah ni sebulan, tak pergi keluar. Au bi itlafi malin, aku akan rosakkan aset kamu, kereta kamu, rumah kamu, aku bakar kamu punya kereta, tempat tinggal. Tak. Tu. Ketika itu dianggap sebagai dipaksa. Wa yakhtalifu dhalika bi ikhtilafi an-nasi wa ahwalihim. Dan paksaan terhasil mengikut syariat yang pelbagai, berdasarkan kepelbagaian jenis manusia. Macam kita sebut tadilah, ada manusia yang wajih, sangat mulia, sangat diangkat oleh masyarakat. Sekadar dipaksa, sekadar digertak, diancam untuk dihina, dimaki, dipelekeh, itu dah dianggap sebagai satu paksaan bagi diri dia. Kalau dia talak isteri, dia tak jatuh. Berbeza dengan hamba yang selalu dimaki, dihina. Tak. Ketika itu kalau dipaksa untuk menceraikan isteri dan ancamannya merupakan cacian, makian, ketika itu tidak ada tidak ada masalah lah. Maksud tidak ada masalah, maknanya kalau si hamba itu mentalak isterinya, kekal jatuh talak. Kerana apa? Kerana cacian, makian itu ialah makanan kamu tiap hari, maka tidak dianggap sebagai satu benda yang memaksa kamu lah untuk mentalak isteri. Kama qala sahibu Safwati Zubadi, wa innama yasihu min mukallafi zawjin bila ikrahin dhi takhawufin walau liman fi adati raj'iyah la intabin bi'iwadil atiyah. Adapun sahnya talak itu daripada seorang mukallaf, tanpa paksaan, yang paksaan itu berbentuk at-takhawuf. Kalau ada paksaan yang menakut-nakutkan orang yang dipaksa untuk dibunuh dan sebagainya, maka tidak jatuh. Walau liman fi 'addati raj'iyah, talak jatuh
walaupun isteri itu dalam iddah raj'iyah. La intabin bi'iwadin atiyah. Berbeza kalau isteri itu telah terpisah dengan suami dengan cara khuluk. Suami mengkhuluk isteri, bila telah khuluk, tebus talak, maka suami maka suami tidak ada hak lagi untuk mentalak isterinya. Kalau talak pun tidak jatuh. Sebab apa? Sebab isterinya ketika itu dah menjadi orang yang betul-betul asing dengannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.